Tutup. Saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi Al-Fadhil Pengurusi Ustaz Hisham bin Haji Syahril Long, yang dikasihi pimpinan Surau Al-Ghazali Taman Seraya Emas, Mukim Pinang Tunggal, Sungai Petani, pimpinan masyarakat setempat, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah Surau Al-Ghazali yang istiqamah mengimarah surau kita pada malam ini. Malam ini adalah malam yang ke-29, 30, malam 30 lah daripada tahun Masihi 2020. Tajuk yang diminta saya bercakap malam ni berkaitan dengan ambang tahun baru ni. Tahun ni tuan-tuan, dia bukan tahun kita. Tahun ni tahun mereka punya. Kita selalu buat sambutan Ma'al Hijrah tahun kita lah, iaitu tahun Hijri. Tapi boleh tak boleh kita mengadakan ceramah kuliah apabila tibanya tahun mereka. Tak jadi masalah Ustaz Syam, sebab kita mengisinya dengan tazkirah, dengan peringatan-peringatan. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah kata dalam Quran, dan berilah peringatan, maka peringatan memberi manfaat kepada orang beriman. Apalagi tahun 2021, tahun Masihi ni, dalam hidup kita memang banyak perkara, banyak benda yang dia dikira dengan tahun Masihi. Masuk tahun depan, persekolahan tahun baru akan bermula. Banyak benda yang dikira dengan berdasarkan tahun Masihi ini. Tahun Masihi kah, tahun Hijri kah, yang pentingnya masa berjalan.
Yang pentingnya kita mengambil berat tentang pentingnya menghargai masa. Mengambil berat tentang kehidupan adalah termasuk mengambil berat tentang masa. Allah Ta'ala di dalam Quran berkali-kali bersumpah dengan masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan pelbagai variasi kalimah yang merujuk kepada masa. Ada satu surah yang cukup terkenal, yang bila kita nak katuk majlis, kita dituntut antara lain baca surah ni. Betul tak? Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asri, tuan-tuan. Allah bersumpah dengan wal asri, demi masa, demi waktu asar. Kita tafsir demi masa lah. Tapi adakah Allah bersumpah tentang masa dengan hanya menyebut wal asri? Tak. Dalam Quran Allah bersumpah dengan banyak lagi perkataan kalimah yang menunjukkan masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wasyamsi, demi matahari. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili, demi bulan. Bukan, wal laili, demi malam. Wal qamari, demi bulan. Itu semua ada kaitan dengan masa. Sumpah itu saja bila kita jumpa dalam Quran, wawul qasam, dia menunjukkan apa yang Allah sumpah, benda tu benda yang besar, benda tu benda yang penting. Jadi bila Allah bersumpah dengan masa, nak abang kata pentingnya masa dalam hidup kita. Orang yang menghargai masa, orang yang mengisi masa, orang yang mengatur masa, orang yang menjadualkan dalam hidupnya dengan jadual kebaikan, kebajikan, ketaatan, ketundukan, membina ketakwaan hari demi hari dalam hidupnya dengan penuh hati-hati dia melalui kehidupan. Daripada pagi dia bangun sampailah malam dia tidur semula. Daripada siang dan malamnya silih berganti. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, bulan akhirnya berganti tahun. Dia yang kecil menjadi besar, dia yang remaja menjadi dewasa. Dia akan kemudian satu hari tinggalkan dunia ini. Dia tu siapa? Kita. Jadi tuan-tuan, kalau selalu-selalulah kita musim Covid, selalu-selalu waktu ni meriah dah. Di shopping-shopping komplek, di dada-dada akhbar. Pasal apa? Iklan sambut tahun baru. Betul tak betul? Hak yang duduk di luar sana daripada anak-anak muda yang kosong jiwanya, yang jauh daripada track jalan yang ditunjuk oleh agama, akan merancang, mereka akan sambut tahun baru, ye. Nampak tak? Dia nanti akan fikir macam mana nanti udara dan dara bertemu. Malam itu malam mereka akan bersatu, mengabaikan akan harapan mak, membinasakan masa depan sendiri, sanggup menggadai kehormatan dan maruah serta harga diri kerana ye di malam tahun baru. Jadi yang jadi slow ni pasal apa? Pasal kita dalam Covid. Tu yang jadi slow tu. Alhamdulillah, kita di taman kita ini, di Surau Al-Ghazali, kita mengadakan satu pengisian sempena beranjaknya kita masuk ke tahun yang baru. Umur kita akan bertambah, kita akan menjadi semakin dewasa, kita akan jadi semakin tua, dimamah oleh usia. Tuan-tuan, baru saja kita rasa kita berada di tahun 2021. Betul tak betul? Kita baru rasa, tak dan rasa apa 2020 nak masuk lah 2021. 2020 pun tak rasa apa pun. Perasan lagu Mola itu kita kena PKP bulan Mac,
Tiba-tiba bulan Disember macam tu aja. Tahun ini sangat bersejarah sekali. Tak pernah kita jangka, tak pernah kita sangka, tiba-tiba ia berlaku di hadapan mata. Kita disekop oleh PKP, COVID-19 pandemik, menyebabkan surau-surau ditutup, masjid-masjid tak boleh kita imarah. Satu ketika bukan takat semayang jemaah kuliah, sekali dengan Jumaat kita tak boleh pergi. Tak ada sejarah kita tuan-tuan semayang tarawih, kita jadi imam di rumah, kita jadi imam sekali dengan khatib baca khutbah hari raya di rumah. Tahun 2020. Jadi kita menutup tahun 2020 dengan harapan. Dengan harapan yang tinggi menggunung, dengan doa dan munajat kepada Allah yang tuan-tuan semua pakat-pakatlah kita buat, minta daripada Allah, kerana Allah menjanjikan istijabah. Ud'uni astajib lakum, mintalah daripada aku, niscaya akan aku perkenankan. Kita jaga SOP, jaga dah. Kita pakai pelitup muka, kita buat penjarakan fizikal, kita cuci tangan dengan hand sanitizer, kita mengelakkan tempat-tempat sesak, sempit, berpusu-pusu di kawasan yang tidak perlu. Tetapi kalau kita tidak minta ampun atas dosa hak kita buat, kalau kita tidak minta diangkatkan bala oleh Allah, maka kita akan terus menderita akibat perbuatan tangan-tangan sebahagian daripada kita. Yang duk jadi ni akibat daripada kesalahan manusia yang disebabkan oleh kesilapan kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir oleh kerosakan darat ke laut ke hasil perbuatan tangan manusia, supaya kami rasakan kepada mereka itu sebahagian daripada apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka balik kepada Allah. Jadi it's time, ini masanya. Ini masanya untuk kita balik pada Allah, mengaku akan kesalahan kita, menginsafi kesilapan kita, betulkan apa yang salah. Sedih tuan-tuan. Tadi baca dalam surah abang, ada satu artis duk marah dekat netizen. Marah pasal apa? Pasal netizen tulis dalam dia punya Insta ke apa ke, Facebook ke apa ke, duk jadi followers dia, duduk balun dia. Pasal apa? Dia pakaikan di baby anak dia yang comel, cute, kecil tu tuan-tuan. Suami dia duk pegang, ambil gambar, bubuh dalam Insta dia. Anak comel dia tu pakai pakaian Santa Claus. Pakai pakaian Santa Claus. Apa hukum kita pergi pakai pakaian Santa Claus? Tuan-tuan, dia bukan pakaian budaya, dia pakaian agama. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu bukan kecil. Anak itu tidak berdosa. Dia dilahirkan fitrah, tidak berdosa. Mak bapak dia yang bersalah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tiap yang lahir ke dunia lahir fitrah, tidak berdosa, maka dua ibu bapaknya lah, sama ada nak jadikan anak tu Yahudi, atau nak jadikan anak itu Nasrani, atau nak jadikan anak tu Majusi. Dua ibu bapa. Pasal apa nama Hisham ni jadi Ustaz Hisham? Pasal ayah dia nak anak dia jadi ustaz. Maka dia hantar anak dia dan dibentuk anak dia jadi seorang ustaz. Kalau nak bagi jadi seorang yang hafizul Quran, bagi masuk mahad tahfiz, bagi dia cinta Quran, didik dia, canai dia, jana dia, ajak dia, bentuk dia. Bila dia silap, betulkan kesilapan. Bila dia buat salah, kembalikan dia ke pangkal jalan. Doakan dia banyak-banyak, anak tu anak bertuah dan bahagia.
Nampak tak? Jadi yang duk jadi cempera, yang duk jadi haru biru, yang duk jadi celaru, sebab kita mengikut laluan yang salah. Sudah terbentang jalan ke surga, kenapa masih dipilih jalan ke neraka? Sudah nampak jalan bahagia, yang duk belah pi jalan derita tu kenapa? Kita sendiri zalim diri kita. Allah tak pernah zalim kita. Muslimin, muslimah yang dikasihi sekalian. No? Itu ada dia tanya saya, apa hukum ni duk ucap selamat hari Natal, buka dalam portal fatwa menyambut hari Natal. Fatwa Arab pun ada, fatwa Melayu pun ada. Tuan-tuan, dalam konteks kita, dalam masyarakat yang majmuk, kalau tak perlu ucap, tak payah ucap. Hanya orang-orang yang perlu ucap saja, ucapkan dengan tidak ada niat dalam hati membesarkan agama mereka itu. Kerana hukum asalnya tak boleh pun. Dia perayaan bersifat agama tak boleh kita tepi campur. Perayaan bersifat budaya, no problem. Nampak tak? Tapi ulama-ulama mereka istimbat hasil ijtihad dengan perkembangan masa, maka kita boleh kalau dalam keadaan keperluan mengucapkan selamat hari Natal untuk tujuan dakwah umpama. Tapi duk pi pakai Santa Claus, no, it's too much. Mana boleh? Oh, kerana muhibah kita pi duk pakai lagu tu, tak boleh. Apa hukum kita pakai pakaian Tok Sami? Sama, pakai Santa Claus, hang pakai Tok Sami. Serupa. Itu pakaian agama. Dia kata tak ada apa, takkan kita pakai sari salah. Sari itu budaya, tapi walau budaya tak boleh kita duk pakai tak ketahuan hala. Pasal apa? Pasal pakai sari nampak lubang pusatnya, sari nampak auratnya. Nampak tak? Tapi itu pakaian yang bukan agama. Kita pakai kimono. Kimono pakaian Jepun, itu bukan agama, itu budaya. Tapi jaga-jaga, tak boleh ketat, kena kimono longgang. Boleh? Kimono boleh pakai, tapi kena longgang. Bukan kita lah, bukan orang lelaki-lelaki ni, perempuan. Dia kata, abang nak pakai kimono. Okey. Dia kata, abang pakailah pakaian Santa Claus. Oi, mana boleh? Haram. Pakai juga, haram jadah. Orang duk kata tak boleh, duk pakai juga. Ada tuan-tuan ni. Nah, yang hari ini diviralkan, sebenarnya itu adalah satu daripada kegelinciran umat sehingga mereka melakukan perkara yang mengundang lagi murka Allah. Dalam keadaan kita duk ada macam ni punya bala Tuhan hantar mai, jundun min junudillah, tentera daripada tentera Allah. COVID-19 yang tak nampak, halui kecil, Allah hantar mai nak abang dekat manusia. Hampa tu hamba aku yang lemah. Aku hantar benda kecil lagu ni, hampa tak boleh nak lari, hampa tak boleh nak elak, hampa tak boleh nak atasi. Tak ada senjata paling canggih boleh mengalahkan tentera Allah. Tuan-tuan, tengoklah negara-negara maju yang angka mereka yang terlibat berjuta-juta. No, Amerika paling tinggi sampai hari ni. Yang kata hebat sangat tu, yang kata maju sangat tu, tak boleh. Ini tentera Allah. Jadi kita ni dah ditegur oleh Allah. Kalau dah ditegur pun tak sedar diri lagi, tak tahu bila kita nak sedar ni. Yang duk pi lagi masuk dalam apa nama benda-benda yang maksiat mungkar, masuk dalam kelab, clubbing, ditangkap berapa ramai yang terlibat di dalam pesta dadah, pesta seks bebas, masih lagi ada terlibat. Na'udzubillah. Kerana ia juga akan menyebabkan diturunkan bala tanpa mempedulikan orang yang baik di antaranya akan tetap kena. Dia kalau orang jahat depa buat, kena kat depa saja tak apa tuan-tuan ni. Hampa buat kena. Dah depa buat, kalau depa buat, Tuhan buat turun bala, turun semua sekali kena. Dia bukan pilih-pilih. Allah dah habang dah. Sebab tu kewajipan amal makruf nahi mungkar adalah kewajipan yang sangat penting, yang cukup besar, yang cukup utama, yang mesti setiap orang kena laksana. Aduh.
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, dan takut oleh kamu akan fitnah, akan bala yang bila bala tu turun, dia kena bukan orang yang khusus saja di antara kamu, orang yang jahat saja antara kamu, orang buat maksiat saja antara kamu. Tuan-tuan, buat bendang ramai-ramai, tiba-tiba ada 3-4 orang tak bayar zakat, dia hantar mai bom sekali, berum, kena semua kali bom. No, dia hantar mai padi angin, dia hantar mai gerondang mai. Tu dia, tuan-tuan. Kalau mai boleh ambil pergi jual, tak apa. Ni jahanam padi. Pasal apa? Ini bala Allah. Jadi kita kena faham. Sebab tu kerajaan ni, tuan-tuan, no, apabila dia telah diangkat jadi kerajaan, satu golongan Allah telah jadikan dia kerajaan daripada orang beriman. Allazina immakannahum fil ard, mereka yang telah kami tentukan daripada orang yang beriman, satu kumpulan itu jadi pemerintah, jadi kerajaan. Aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Kerajaan itu, pemerintah itu, dia mesti melaksanakan semayang, mengeluarkan zakat, melaksanakan amar ma'ruf dan melarang daripada kemungkaran. Itu tanggungjawab kerajaan, pemerintah. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan kita semua tengok dalam skop yang sampai kat kita. Sebab kalau sebut kerajaan, tuan-tuan nampak kerajaan lah. Memang kerajaan bertanggungjawab, tapi kita ada kerajaan diri kita, kerajaan diri kita. Kita ada keluarga, kita mengetuai keluarga kita, kita jadi pemerintah dalam keluarga kita. Kita semua sekorang-korang menjadi pemerintah pada diri kita sendiri. Kita ada mata, kita memimpin mata kita. Kita ada telinga, kita memimpin telinga kita. Kita ada kaki, tangan dan anggota, kita memerintah kaki, tangan dan anggota kita. Kita nak jalan di mana, kita nak buat apa, kita nak makan apa, kita memerintah kaki, tangan, anggota tubuh kita. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya daripada sekecil-kecil pimpinan pemerintahan sampailah kepada pemerintah yang besar yang memimpin kerajaan akan ditanya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kepimpinan kita. Baranat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap seorang daripada kamu adalah pengawal, adalah pemimpin, dan tiap-tiap kamu akan ditanya apa yang berada di bawah kepimpinannya. Tadi tanya tuan, nak pergi mana? Itu maknanya mari kita faham bahawa kita berkewajipan untuk melaksanakan perkara-perkara yang telah disebut bagi membantu kerajaan yang memimpin memerintah rakyat teramai kita. Bersama-sama kita laksanakan. Yang pertama apa dia? Semayang. Yang kedua apa dia? Mengeluarkan zakat. Yang ketiga amar ma'ruf. Dan yang keempat nahi mungkar. No? Pasal apa semayang diletak nombor 1? Tidak ada lebih besar daripada perkara semayang selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Daripada rukun agama, tak ada benda yang lebih besar dan lebih utama dan lebih penting daripada semayang. Tuan, agama ni kalaulah dipandang sebagai satu agenda tambahan, jahanam lah. Ya. Agama ni kalau di dalam maqasidus syar'iyah, dia duduk nombor 1. Kita panggil hifzuddin, menjaga agama. Kita semua berkewajipan menjaga agama. Kerajaan, kepimpinan, pemerintahan yang memerintah, yang memimpin, dia kena jaga 5 perkara di atas mercu paling tinggi, iaitu hifzuddin, jaga agama.
yang di-Pertuan Agong, sultan-sultan, raja-raja Melayu, mereka semua akan bersumpah wallahi wa tallahi wa billahi untuk jaga agama. Tu yang kita doa tiap-tiap minggu tu kepada raja sultan tu, yang kita doa, depa itu diamanahkan untuk menjadi payung agama. Tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat SOP tentang agama ni, tuan-tuan, diputuskan oleh pihak MKN, oleh pihak KKM tanpa pihak berkuasa agama. Dah, mereka merujuk kepada pihak berkuasa agama. Kerana apa? Perkara agama ini bukan di sana, tapi di negeri. Negeri yang tidak ada raja, itulah yang di-Pertuan Agong. Muslimin muslimat sekalian, hifzuddin, jaga agama. Sebab itu kita kena syukur banyak-banyak kerana dalam kerangka perlembagaan agama Islam telah dinobatkan, didaulatkan sebagai agama persekutuan. Agama-agama lain dia sekali-kali tidak sama dengan darjat agama Islam. Mereka itu hanya boleh diamalkan dengan bebas, tetapi tidak boleh sekali-kali dikembangkan, tidak boleh didakwah kepada orang lain. Tak macam agama Islam. Sebab itu kita ada bajet rasmi, kita ada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang menjadi menyelaras antara jabatan-jabatan agama Islam sebagai jabatan kerajaan di negeri-negeri yang lain. Tuan, kita ada majlis agama Islam yang berada di bawah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Tuanku pilih ahli-ahli majlis untuk nasihat baginda tentang perkara agama. Yang laksana siapa? Jabatan. Jadi jabatan agama laksana apa yang diputuskan oleh majlis. Majlis agama, mereka itu adalah kepimpinan yang dipilih oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Kita ada jabatan mufti lain daripada jabatan agama. Sahibus samahah mufti, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama yang dipilih dan diperkenan oleh ke bawah Duli Yang Tuanku untuk mereka itu daripada masa ke masa memutuskan dalam mesyuarat mereka yang berkala perkara-perkara yang dipanjangkan kepada jabatan mufti untuk mendapatkan fatwa yang akan dikeluarkan oleh jabatan mufti melalui sahibus samahah mufti. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi kerangka perlembagaan itu mestilah kita pahami dan hayati. Islam itu dimasukkan rohnya sebagai perkara 3 dalam perlembagaan negara. Islam, agama, persekutuan. Tetapi kalaulah sekiranya Islam yang ada, setakat yang ada dalam perlembagaan itu pun kita tak pertahankan, kita tidak masukkan roh, kita tidak jaga dia, kita tidak suburkan dia, maka Islam itu tetap akan jatuh dan jatuh. Sedangkan Islam itu tinggi. Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi kalau sekiranya kita orang Islam lemah, hina, dina, tidak ada kedudukan, tak ada ilmu pengetahuan, hilang rasa untuk menyayangi dan menyintai agama ini dan menjunjungnya tinggi-tinggi, maka Islam akan kembali hina. Islam tetap tinggi walaupun dia dihina, Islam tetap tinggi walaupun dia dicela. Tetapi kalau umat Islam yang kemudiannya melakukan perkara yang menjadi sebab kepada kehinaan Islam, alangkah malang dan celakanya pada saat itu kalaulah kita menjadi sebahagian daripada mata rantai mereka yang menghina dan menjatuhkan Islam. Sebab itu kita hendaklah sentiasa dalam keazaman, dalam tekad yang bulat, yang sungguh-sungguh untuk meletakkan Islam di tempatnya, menjunjung Islam, menyayangi Islam, mempertahankan Islam, memartabatkan Islam dalam diri kita. Idda binafsik
wabda biman ta'ul, mula dengan diri kamu dan dengan mereka yang berada di bawah tanggungan kamu. Kita, isteri kita, anak cucu kita, jiran tetangga kita, dalam komuniti kecil kita, sehinggalah kepada negeri dan negara kita mesti sayang Islam dan cinta Islam, sehingga Allah Ta'ala turunkan keberkatan daripada langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah sekiranya penduduk satu Korea, satu kampung, satu negeri, satu negara itu mereka bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, niscaya kami turunkan daripada langit bumi ini pintu-pintu keberkatan. Tuan-tuan muslimi muslimat sekalian, jadi mai kita faham bahawa masa yang berputar dan berjalan menuntut kepada kita 1001 kekuatan untuk meneruskan perjuangan. Kita tak boleh lemah, kita tak boleh unduk ke belakang, kita mesti melangkah ke hadapan tanpa memperdulikan apa yang datang daripada cabaran dan ujian, melainkan kita tetap menegakkan keazaman dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, maka bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa sikap kita ketika kita mendepani tahun yang akan datang? Kita hendaklah sentiasa menjadi hamba Dia yang bersyukur atas nikmat dan bersabar di atas ujian. Kok mana pun tuan-tuan, nikmat yang kita terima tak dapat kita hitung dan bilang kerana ia terlalu banyak. Kok mana pun tuan-tuan, nikmat yang kita terima hamburan daripada kurniaan Allah itu terlalu banyak berbanding ketaatan yang kita tunaikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kamu bilang kamu nak hitung nikmat yang Allah bagi kepada kamu, kamu tak akan mampu membilangnya. Mana ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat kita menerima Islam sebagai agama. Walaupun sebenarnya kita Islam tidak sepertinya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, macam Bilal Ar-Rabah yang datang dari jauh. Dia adalah seorang hamba abdi berkulit hitam. Dia kemudiannya menerima Islam, hatinya putih seperti susu walaupun kulitnya hitam seperti arang. Dia sangat mulia di sisi Allah walaupun dia kemudian diseksa, dibakar di Batha Makkah, diletakkan di atas dadanya batu yang besar. Dia dipaksa untuk memuji Lata dan Uzza, tapi keluar di mulutnya ahadun ahad, ahadun ahad. Walaupun kita tak Islam macam Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Ali, Saidina Osman, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, sebahagian kecilnya kaya, yang paling ramai dari mereka adalah miskin dan fukara, tetapi mereka itu sangat hebat berkorban sehinggalah kepada nyawa dan jiwa raga pun sekali untuk agama. Tuan-tuan, kita Islam kerana mak kita Islam, bapa kita Islam, tuan kita Islam, keturunan kita Islam. Kita ni Islam keturunan. Walaupun kita Islam keturunan, kita wajib merasa bertuah bahagia menjadi seorang Islam, merasa izzah sebagai seorang Islam, merasa mulia sebagai seorang Islam. Berapa ramai anak muda kita hari ni tak bangga dah sebagai seorang Islam. Dia rasa payah jadi orang Islam. Situ tak boleh buat, sini tak boleh buat, situ tak boleh pi, yang ni tak boleh. Padahal banyak yang boleh daripada yang tak boleh. Nak minum ayak Melo halal, kopi pun boleh, Nescafe pun boleh, Melopi pun boleh. Jangan sampai yang duk pi minum ayak water berdengung tu pasal apa? Nampak tak? Banyak minuman boleh minum. Campurlah hak tu hak ni, asalkan tak mabuk tak apa. Boleh. Dia nak campur ayak kopi, campur dengan ayak oreng. Boleh tak boleh? Boleh. Pasal kopi halal, oreng pun halal. Asal bila campur, jangan merosakkan akal. Kalau
campur-campur dia jadi biji mata berimpun tengah. Haram. Haram sebab apa yang merosakkan akal haram hukumnya. Sebab itu asal hukum minum air ketum adalah harus halal. Air ketum. Ada satu orang bagi kat saya kata saya tak pernah tengok. Dia pun bagi kat saya ketum. Sebab nak buat ubat anak saya tak apa sihat. Dia kata bawa balik, ambil daun ni, buang urat dalam tengah tu, dia ada getah, buang, lepas tu rendamlah air hangat, lepas tu minum. Yang tu ubat. Yang haram tu lagu mana? Yang haram ketum, dia rebus, dia campur macam-macam. Satu masa hari tu saya mai jadi penemu duga waktu duduk kerja duduk jadi pegawai agama, jadi tok qadhi daerah waktu tu. Saya dipanggil mai sini Kuala Muda ni Kuala Muda kan, mai jadi penemu duga pegawai masjid. Kotlah Ustaz Isyam esok nanti umur banyak sikit jadi pegawai masjid, jadi tok imam kah kan. Saya pun ni soalan bocor ni Ustaz Isyam, soalan bocor. Saya pun tanya tok imam, dia mai temu duga tok imam. Saya panggil tok imam tu, tok imam ceritakan kepada saya bagaimana ketum di Korea tok imam. Soalan tuan-tuan, selain daripada tanya fiqah apa semua ni, tanya bab semayang apa, yak semayang apa semua, tanya dia bab ketum. Dia pun abang, dia kata Korea saya tu ada 2 pok. Satu kumpulan sektor, ada satu lagi hak sek geng muda ni. Jadi hak geng tua ni depa pakai ramai masing-masing daripada rumah depa. Ayat ketua pun mana depa rebus dah di rumah tu. Satu peringkat tu rebus dah. Wak mai, pakat wak mai di pot depa. Hai kasak Kuala Muda. Dia ada satu pot depa, pangkalan depa geng tua-tua. Lepas tu depa sedia satu tung macam tung cat tu. Kalau putih tinggi tu dia kata. Lepas tu pakat bubuh lah. Pakat koni pun buh, koni buh, semua orang pakat buh. Lepas tu wak keluar seorang RM5. RM5 kutip pula seorang RM5. RM5 tu buat apa? Beda pi beli benda-benda bahan-bahan. Dia punya bahan-bahannya adalah resipio tuan-tuan. Nu nak pergi beli ubat gegat lah, nak pergi beli ubat batuk. Oh tak boleh bagi banyak lagi, jahanam lagi budak ni dia ambil. Tapi nak abang kata pakat pergi beli benda yang merosakkan. Apa hukum? Haram. Pasal apa? Bila dia campur benda-benda tu semua, maka ia merosakkan akal. Maka hukumnya adalah haram. Qiyas daripada arak, dadah pun qiyas daripada arak. Arak itu merosakkan akal, maka hukumnya adalah haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Tiap yang memabukkan dikira arak, dan tiap arak itu adalah haram. Sikit ke banyak ke dia tak peduli tuan-tuan. No. Jadi kita wajib menjaga akal kita. Kita wajib menjaga agama kita. Jadi agama inilah yang menjadi perkara yang paling besar. Kalau agama tak terjaga, agama tak terpelihara, agama tak berada di kedudukannya, habis hal lain. Kita nak jaga agama, bila agama terjaga, agama itu dinobatkan, agama itu didaulatkan, agama berada di kedudukannya, yang lain itu akan terjaga. Kita jaga agama kita, bangsa kita pun terjaga. Nampak dah? Kalau kita jaga agama, dengan sebab kita menghayati agama, akal kita terjaga, harta kita terjaga, nafsu jiwa kita terjaga, keturunan kita terjaga. Tapi kalau yang pertama, yang induk, yang paling penting ini tidak dijaga, agama berantakan, agama tak tahu tang mana, habis hal lain. Berselerak habis hal lain. Satu orang dia tak peduli agama, dia peduli hak mata dia, peduli hak telinga dia, dia peduli perut dia peduli kemaluan dia, tak peduli kan? Pasal apa? Agama tak diletak di kedudukannya. Agama ni tuan-tuan, dia apa dia? Dia adalah satu cara hidup. Ad-din. Al-Islamu huwa ad-din, dinul hayat. Islam itu adalah agama.
Apa dia? Agama yang menentukan kehidupan. Islam itu sebagai manhajul hayah, manhaj kepada kehidupan, manual book kepada kehidupan kita. Nampak tak? Macam kita beli kereta, kereta tu ada manual book dia. Kita beli peti air ada manual book dia. Kita buka, dia kata jangan bubuh di plug sampai berlalu berapa jam. Tak boleh kita bubuh di plug, gas dia baru duk keluar. Lebih kurang lagu tu lah. Kita beli kereta, kereta ada manual book dia. Dia abang nak kena pakai minyak apa, dia bagi tahu semua, tuan-tuan. Kita tak ikut suka aku lah, kereta aku nak bubuh minyak gas ke, aku nak bubuh minyak nyok ke, aku nak bubuh ayak ke. Try buat tengok. Mampu tak kereta tu? Mampu. Pasal apa? Dia mana boleh bubuh minyak nyok, dia kena boleh bubuh ayak, dia kena bubuh minyak petrol. Tapi ada tempat kena bubuh ayak. Dia kata ikut suka aku lah, tempat ayak aku bubuh minyak, tempat minyak aku bubuh ayak. Pai kereta tu. Tuan-tuan, bukanlah tak boleh, tapi tak kena lah. Kan rosak binasalah sistem. Orang beli peti air, orang cucuk di karan, dia buh peti air, dia simpan wayar karan, dia ambil pakaian buh dalam peti air. Memanglah dia kata aku sayang peti air. Peti air aku ni baru, tapi orang panggil bodoh piang. Kan? Dia sayang anak dia, dia pakai cantik-cantik, lepas itu semua anak dia cantik-cantik, semua serupa. Kan? Anak jantan pun pakai lagu tu, anak perempuan pun pakai lagu tu. Mana boleh? Dia kata sama rata, sama rasa. Anak perempuan bubuh kain kelumbung, anak lelaki kain kelumbung juga. Jahanam lah. Jahanam lah. Mana boleh lagu tu? Perempuan ada sistem dia, laki-laki ada sistem dia. Perempuan ada cara dia, laki-laki ada cara dia. Orang tua ada cara dia. Semua ada cara dia. Siapa yang menentukan cara ni? Agama. Nampak tak? Agama menentukan. Nampak? Kita ada anak kecil. Kan ramai pak muda tu ni. La'ib waladaka sab'an. Main dengan anak kamu 7 tahun. Nak main betul-betul waktu dia kecil halus tu. Main dengan dia. Waktu tu dia nak main, dia main-main ikut suka dia. Dia raja. Waktu dia halus kecil betul-betul tu, dia tertib cakap apa tu, tuan-tuan, lagilah maharaja. Bukan tegak raja, maharaja. Dia bukan kerti cakap apa. Semua bahasa dia khiau ya. Dia khiau, kita pun pergi kat dia. Kan? Kita tanya, dia tak jawab. Kita kena kreatif. Pasal apa? Dia maharaja. Taik dia pun kita cium. Kan? Kita selak pampers. Berak. Maharaja. Pukul 3 pagi kita bangkit, mancuh susu. Maharaja. Tapi ada time dia. Bila dia besar sikit, dia dah reti sikit, kita dah ajak dia pelan-pelan. Nampak tak, tuan-tuan? La'ib waladaka sab'an. Umur dia 5-6 tahun, dia duk khabat atas belakang kita lagi, tak apalah. Tapi umur 20 tahun khabat belakang kita, mampu. Kan? Nampak, tuan-tuan? Dia hisap susu. Islam matang. Kan? Hisap susu ni tempoh dia 2 tahun. Kan? Dia boleh menyusu mak dia sepanjang-panjang tempoh susuan adalah 2 tahun. Tapi budak tu kalau boleh dia memang nak hisap nenen aja. Sampai umur 3-4 tahun nak hisap susu lagi. Ada budak mak dia biang, pak dia pun biang, dia pergi sekolah balik hisap susu mak dia lagi. Mampu Kan? Dia akan suka menyusu sebab budak dia memang lagu tu. Kena ketiak lah, bubuhlah akak seruntun ke apa, supaya dia itu ikut sistem. Akak seruntun tu nak bagi pait lah. Walaupun kadang pak pun peti silap, pait pak dia yang kena. Kan? Pasal apa? Berebut seorang sebelah. Kan? Tapi nak abang kata apa? Kena bagilah lah. Anak kecil tu kena bagilah sistem. Sebab apa? Masa berjalan, dia tak boleh, dia kena ikut sistem dia. Pasal apa? Dia kena menjadi semakin hari semakin menjadi dewasa. Walaupun
dia tak besar mana lagi, umurnya telah 7 tahun. Maka Nabi kata, muru auladakum bis salah wahum ibnu sab'i sinin. Suruh anak kamu semayang, umurnya 7 tahun. Nampak tak? Dia dah masuk dah. Nah, adib waladaka sab'an. Start masuk umur 7 tahun tu kita kena ajak dia. Maka kita suruh dia semayang. Beli pakaian semayang kat dia, beli lebay dekat dia, beli kain kelumbung, beli baju jubah dekat dia. Walaupun umur dia 7 tahun, bagi sokongan dekat dia. Dia ada kain telekung dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia perlukan logistik untuk dia tunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang nak atur itu semua? Mak bapak. Kepimpinan dalam keluarga. Macam mana kepimpinan di semua peringkat wajib menjaga agama, macam itulah daripada bawah kita kemudiannya memastikan setiap unit di dalam keluarga masing-masing ini mempunyai kekuatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Budak tu pun tuan-tuan bukan balik lagi, tetapi disuruh kepada ibu bapaknya menyuruh anak ini semayang sejak umurnya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 3 tahun tu ada, 7, 8, 9. Suruh tiap-tiap hari 5 kali sehari. Takkan tak lekat lagi berapa ribu kali disuruh semayang. Takkan tak lekat semayang. Umurnya 10 tahun Nabi kata wadribuhum alaiha. Rotan kalau anak tu tak semayang. Rotan kalau anak tu tak mau semayang, tinggal semayang. Nampak? Maknanya sebelum tu tak rotan. 10 tahun baru rotan. Soalan, 10 tahun balik dah lagi? Tak lagi. Tapi disuruh rotan. Nak habang begitulah manusia itu perlu didisiplinkannya, termasuklah dengan kaedah merotan dalam pendidikan yang bukan penderaan. Rotan dia untuk dia belajar berdisiplin. Ni 10 tahun tak mayang, rotan. 10 tahun tak puasa, rotan. Tapi sebelum tu 7, 8, 9 kita suruh hari-hari. Kita akan berikan kepada dia hak dia untuk belajar mengenali Allah di dalam solat yang dia tunai, dalam ibadat yang dia laksanakan. Adik tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, masalah dia hari ini, apa yang berlaku, masa yang beredar dan berlalu tidak menjadikan seorang itu menjadi lebih bersedia bertemu dengan Allah, menjadi lebih lengkap menjadi khalifah Allah. Anak-anak remaja membesar sebagai seorang yang sepatutnya bersedia memikul amanah menjadi pemimpin masa depan, mewarisi kepada keluarga yang akan ditinggalkan oleh ibu dan ayah kita. Siapa yang nak mewarisi keluarga kita? Kitalah. Ayah kita meninggal, mak kita meninggal, semua mereka akan pergi, suka tidak suka. Yang pasti hak kena tinggal ni, anak-anak yang ditinggal ni, adakah mereka telah layak menjadi pewaris kepada apa yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah? Nampak tak? Berapa ramai yang hidup pada tahun 2020 dan hari ini kita berada di hujung 2020, tahun ini menyaksikan orang yang mereka sayang telah pergi selama-lamanya. Berapa ramai kawan kita bapaknya meninggal dunia, pergi tiba-tiba. Berapa ramai yang kehilangan kasih sayang ibu, pergi sekelip mata. Tiba-tiba dia menjadi seorang anak yang terpaksa memikul amanah mewarisi keluarga. Ni tuan-tuan, kita jadi ibu bapa kena bersedia, nak kena didik, nak kena asuh, nak kena ajak supaya anak kita berhati wajah. Dia mempunyai kekuatan iman di dalam dada yang menyala imannya, yang akan menjadi dia seorang hamba pemimpin yang bertakwa. Lengkapkanlah dia dengan ilmu. Sebab itu Islam melengkapkan kita dengan kewajipan menuntut ilmu. Nak semayang kena ada ilmu, nak keluar zakat kena ada ilmu, nak buat ibadat kena ada ilmu. Kita nak di kejayaan di dunia kena ada ilmu, nak kejayaan akhirat pun kena ada ilmu. Sebab itu Allah wajibkan kita menuntut ilmu sebelum apa-apa, selepas mengucap 2 kalimah syahadah,
para sahabat diajak oleh Nabi SAW di dalam majlis-majlis ilmu secara sulit ketika zaman rahsianya, sampailah kepada terang-terangan pada zaman terang-terangannya. 13 tahun lamanya Nabi di Mekah, tuan-tuan. Bila semayang difardukan? Ingat, bila semayang diwajibkan? 13 tahun Nabi di Mekah. Nabi duduk dengan sahabat yang kecil bilangannya di Mekah. Mereka itu sebenarnya dididik oleh Nabi tanpa jemu, diajak oleh Nabi dalam kuliah ilmu. Mayang bukan wajib lagi. Mayang wajib bila? Semayang wajib di hujung-hujung dah Nabi duduk di Mekah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Lepas Nabi turun daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Turun daripada Isra' dan Mi'raj tahun ke-12, dekat-dekat tahun 13 dah, baru diwajibkan semayang. Hak lain semua di Madinah. Puasa Ramadan ke, zakat ke, haji umrah ke, semua tu semua di Mekah, di Madinah semua. Di Mekah mayang. Tapi mayang pun lewat dah. Kat Nabi nak hijrah dah. Hak wajib apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Bacalah itu maknanya apa? Tuntut ilmu. Kita kena bagi ilmu. Jadi tuan-tuan, ilmu yang paling penting dalam hidup kita, tuan-tuan, tidak lain adalah ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Ilmu tentang apa yang menjadi sebab sah dan diterima amalan kita. Ilmu yang menjadikan kita ini takut kepada azab Allah. Ilmu yang menjadikan kita kenal diri kita siapa, kenal Tuhan kita siapa. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tiap kali kita mengaji tentangnya bertambahlah takut dan gerunnya kita dengan kemurkaan dan juga ancaman azab Allah. Ilmu yang menjadikan kita semakin merasa hina di depan Allah. Itulah ilmu agama. Bukan kita nak nafi bahawa penting ilmu dunia, tetapi fardu ain itu menjadi asasnya. Fardu ain itulah yang paling utama. Kemudian fardu kifayah kita buat, kita ambil, kita cari dan kita gali. Orang Islam, ilmu siapapun yang ditemui itu sebenarnya adalah permata yang hilang milik umat Islam. Ambillah dia dan kemudian gilaplah dia, sehinggalah kita menjadi pemimpin dan pemuka yang mulia di muka bumi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejati dengan ilmu di dada. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, so bila kita berhadapan dengan tahun yang akan datang, yang pertamanya kita hendaklah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas Islam, nikmat besar yang utama Tuhan bagi kat kita. Pertahankan Islam, sayangkan Islam, cinta Islam, junjung Islam, perjuangkan Islam. Bila kita nak pertahan, nak junjung, nak cinta, nak sayang, kita kena ada ilmu dalam dada. Kita kena cari, kita kena mengaji, kita kena gali tanpa jemu, supaya dengan itu kita dapat dalam keadaan sentiasa istiqamah, kerana dalam dada kita ada isi daripada ilmu dan pengetahuan. Apabila kita diuji, kita akan bersabar, kita akan redha dengan ujian Allah, kerana kita beriman dengan qada dan qadar. Nampak tak? Allah kata, Nabi kata, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Pelik urusan orang beriman ini, sungguhnya semua urusannya baginya baik-baik belaka. Orang beriman dapat pahala sedia. No? In asa'a, Nabi kata, laisa zalika illa lil mu'min. Tak ada yang demikian itu, melainkan hanya untuk orang beriman saja. Orang beriman saja yang dapat untung. Setiap keadaan dia bertuah, dia dapat pahala. Orang tak beriman, dia tak dapat macam tu sama sekali. Nabi kata, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Sekiranya orang beriman itu
dia dapat satu nikmat, dia akan bersyukur, maka ia adalah baik baginya. Wa in asabathu darra sabar fakana khairallah. Kalau sekiranya dia diberikan pula ujian, dia akan bersabar, maka itu juga baik baginya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, anak kita perlukan kita untuk memberikan mereka yang terbaik daripada pendidikan. Kenapa hari ini ada sebahagian anak-anak makin pandai menjadi makin buas, makin cerdik menjadi makin ganas, makin bijak tetapi menjadi rakus? Kerana banyak sebab, tuan-tuan. Antara yang penting dan utama, anak-anak zaman ini tidak belajar ilmu itu kerana Allah. Mak bapak hantar anak dia pergi mengaji tidak kerana Allah. Dia kata, pergilah belajar tinggi-tinggi nak, kamu belajar sungguh-sungguh ya, kamu nanti lulus kaji selalu tahu, nanti kamu lulus tinggi-tinggi, keluar dapat kerja besar, gajinya besar. Di mana kerana Allahnya? Nampak tak? No? Dia tak hantar anak dia mengaji sekolah agama. Kawan dia hantar pergi mengaji sekolah agama, dia kata, anak mengaji sekolah agama ah. Weh, anak mengaji kat Ustaz Sarilong ah. Weh, anak-anak kerja apa? Anak mengaji tapin ah. Anak kerja apa? Maka apa? Dihinanya orang yang mengaji agama. Dia ingat dengan sebab anaknya mengaji dunia, dia akan beroleh kemuliaan. Sedangkan sebenarnya dunia itu adalah bangkai. Dunia itu adalah bangkai. Mereka yang mencintai dunia tanpa pimpinan dan bimbingan agama pasti celaka. Memang kita ni sifat Tuhan bagi dalam diri, cinta, ada cinta, suka kepada dunia. Kan? Allah Ta'ala, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minaz zahab wal fiddah. Dihias dalam diri kita ini. Kita suka, cenderung. Laki-laki suka kat perempuan, perempuan tengok suka kat laki-laki. Kan? Suka kat anak-anak, dapat anak seronok. Kan? Suka kepada emas, perak, qantarah minaz zahab wal fiddah. Kan? Kita suka. Tetapi jangan kerana sukanya kita itu, kita membelakangi agama. Semua yang kita suka mesti neracanya agama. Agama mesti pimpin hidup manusia. Ketika dia nak cinta kepada wanita, mesti agama tentukan bagaimana cinta itu mesti dicurahkan. Bila dia sayang kepada anak, macam mana dia nak sayang kepada anak, agama tentukan. Bila dia suka kepada harta, agama tentukan. Tak boleh lari daripada agama. Tapi bila dia nampak dunia, dia tak nampak akhirat, mampu. Dia tengok dunia, dia nampak dunia, dia tak nampak di hujung dunia tu akhirat. Dia akan ligan dunia dan dia tak pernah dapat pun dunia. Dapatkah dunia? Ha? Kita macam ligan bayang-bayang. Orang ligan dunia, ligan bayang-bayang. Dapat? Tak dapat. Nabi kata kalau satu orang tu dia ada 2 lembah daripada emas, dia tetap nak 3, dia tetap duk dahaga, nafsunya bergejolak, dia akan tamak, dia akan seronok dan laba dan loba dengan dunia, sehingga Nabi kata akhirnya dalam mulutnya akan dipenuhi oleh tanah, yakni dia mati, tanah masuk dalam mulut dia, mati juga. Jadi tuan-tuan, berapa ramai hari ini yang menyesal di kemudian hari, yang mengutip hasil daripada akibat kelalaian sendiri. What you give, you will take it back more. Apa kamu bagi, kamu akan dapat balik. Apa kamu tanam, kamu akan tuai. Man zara'a hasada kama tazra'u tahsudu. Kamu tanam apa, kamu tuai apa. Kamu tanam padi, kamu akan tuai padi. Kamu tanam lalang, kamu nak tuai lalang. Nampak tak? Kama tadinu tudanu wa kama tazra'u tahsudu. Macam mana kamu buat, begitulah kamu akan dibalas. Sebab itu kita perlu mengisi masa yang Tuhan bagi kepada kita untuk sama-sama melakukan perubahan dengan mujahadah kita, perjuangan kita membentuk diri, anak-anak dan keluarga untuk sama-sama selamat daripada disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perjuangan kita.
Kalau duk fikir ke dunia, bila kesudahannya? No, bangkit pagi tanpa peduli subuh, bangun awal, ligan band, naik pi cari makan, tak peduli semayang bang, duk kira suruh sabdu, duk kira al-mata kedarahu. Apa beza dengan hak duduk terbang antara pokok ke pokok? Apa beza kita dengan hak duduk serondoi perdu pokok? Pasal apa? Kita duduk kira makan aja. Nampak? Tak peduli semayang bang, tak peduli. Tuan-tuan, sedap makan sampai tangan mana? Kita makan. Kita nak beli, nak makan. Kita makan pun sepinggan aja. Pinggan tu je kita makan. Kita makan tak pernah habis. Pinggan kita tak boleh makan. Betul tak? Kita makan sedap tau tak? Mabuk apa? Petang ni habis. Oh, kita ingat bila duit banyak, tentu kita boleh makan sedap. No. Orang duit banyak boleh makan sedap? Sedap boleh beli tak tuan-tuan? Siapa boleh beli sedap? Tak boleh. Kita boleh beli makanan yang sedap, tapi kita tak boleh beli sedapnya makan. Betul? Mana kita boleh beli sedap makan? Dia tanya, di manakah di Sungai Petani ni tempat yang paling sedap? Orang apa? Kita pun pergi beli. Kan? Buat balik mai kat mak kita. Mak kita ni tak lalu makan. Mak, makanlah mak. Ni sedap, ni sedap. Mak geleng kepala. Mak tak lalu. Cucu dia duduk tepi, duduk terlayak dia. Nampak tak? Tak kira pergi tengok di hospital. Siapa yang kenyang? Hak duduk atas katil ke? Hak duduk tepi katil? Nampak tak? Tu di hospital tu. Tapi lah ni musim Covid tak boleh pergi lah. Tapi kalau boleh pergi, baguslah pergi ziarah. Dapat pahala besar. Malaikat doa kat kita. Tapi cuba pergi tengok dan cuba fikir. Hak orang duduk atas katil tu adakah semua orang miskin? Dah. Cuba pergi tengok di spesialis hotel. Hotel pula. Spesialis hospital. Cuba pergi tengok. Dia dekat sini ada metro kan? Cuba pergi tengok. Tu pok kaya semua tu. Tapi tengok, dia kaya lagu mana pun dia tak boleh makan. Dia tak boleh makan. Dia boleh suruh orang pergi beli, tapi dia tak lalu nak makan. Tak lalu. Nampak tuan-tuan? Kita boleh beli tilam yang tebal, tapi kita tak boleh beli tidur yang nyenyak. No? Tilam kita boleh beli, tapi tidur lena kita tak boleh beli. Tak boleh beli. Rumah ada aircon sampai 3-4 biji, tak boleh lena, peluh-peluh. Kan? Pasal apa? Anak nombor 1 tak balik, nombor 2 tak tahu tang mana, laki pun tak balik. Ya Allah, menikah 2 ke apa orang tua ni. Detention tu tak boleh lena. Padahal aircon deras ke main, tak boleh lena. Jadi bahagia ni tuan-tuan, dia subjektif lah. Subjektif. Kita akan kutip akibat tu di hujung bila kita tak ambil jalan-jalan dan langkah-langkah perlu pada awalnya, supaya kita selamat daripada sesalan di kemudian hari. Apapun, bila takdir sudah berlaku, yang berlaku pasti berlaku. Yang tinggal dekat kita adalah melakukan perubahan supaya kita dalam keadaan mendapat keredaan. Kalau benda tu ujian, terima dia sebagai satu ketetapan dan ketentuan. Melangkah terus ke hadapan. Kita tidak berputus asa dan berpatah harapan. Kita haram putus asa dengan rahmat Allah. Jangan lihat kepada dosa yang besar, tapi lihatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bersedia memberikan keampunan, lalu kita segera tanpa bertangguh minta ampun di atas ketelanjuran. Jangan pandang kepada dosa yang kecil untuk merasa selesa berada dalam gelembung dosa yang kecil, kerana yang sepatutnya dilihat adalah kepada siapa kita melakukan dosa. Jangan orang beriman akan melihat dosa itu seperti gunung yang akan jatuh atas dia. Orang munafik dia tengok dosa macam lalat main duk terbang, duk ingat aku punya, dia buat lagu tu yang tuan. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, jom kita tak jemu memberikan nasihat agama. Jom kita jadi ibu bapa yang sentiasa buka tangan pada anak-anak yang hidup zaman fitnah yang dahsyat ini. Saya tak tahulah tuan-tuan perasan tak, tadi petang saya pun live dekat-dekat ni ya, radio Kedah FM tadi call saya duduk di Sungai Petani.
Lepas saya bercakap tadi, ada satu perempuan telefon saya, satu makcik telefon dah menangis tuan-tuan. Dia kata waktu dia bercakap ni, anak dia tu dah dalam perjalanan balik ke Kuala Lumpur. Masya Allah. Dia kata anak dia bercakap, anak dia balik dah seminggu lebih, tak balik tengok dia. Anak dia masih tak dapat maafkan dia. Sedangkan dia dah buat macam-macam untuk anak dia. Anak dia tak maafkan dia. Anak dia pun dah bersara, dah pencen. Makcik ni dah tua. Dia kata anak ni, bila dia bercakap dengan adik dia bagi tahu ni, kakak balik mai daripada Kuala Lumpur, tak balik rumah mak. Balik duduk dengan adik, tak jenguk mak yang sudah lagi tua. Pak sudah mati dah. Pak mati pun dia tak boleh jenguk. Makcik ni menangis. Dia kata, anak saya yang adik tu bagi dekat kakak, dia bercakap dengan saya. Bila dia bercakap dengan saya, dia maki hamun saya. Dia maki hamun makcik. Makcik nak buat macam mana? Saya kata dia maki hamun pasal apa? Dia maki hamun duk cerita pasal kecil-kecil dulu. Pasal saya orang susah. Saya ada 6 orang anak. Saya tak masuk belah siapa. Saya layan adik. Saya bagi sekolah pun dekat tingkatan 5 sebab saya susah. Dia marah pasal dia terpaksa besar diri dia. Kemudiannya mungkinlah lalu masa dia dah dewasa, dengan atas diri dia sendiri kot barangkali, tetapi apa yang dia buat itu pada pandangan agama sangat besar dosanya. Itu dosa derhaka kepada ibu. Air mata mak yang keluar mengalir, itu dosa yang besar. Boleh maki hamun ibu, tuan-tuan. Ini anak-anak zaman ini. Sedangkan kita tak pernah ada atas dunia tanpa ibu dan tanpa ayah kita. Tapi demikianlah tuan-tuan, anak kita hidup dalam gelembung fitnah di akhir zaman. Saya nak tutup, makcik tu duduk cakap sebab nak minta mai ke sini. Saya kata saya tak boleh cakap panjang. Saya kata apa pun makcik janganlah sumpah anak-anak. Makcik maafkanlah anak makcik. Tu tuan-tuan, saya nak minta ibu bapa, tolong maafkan anak-anak kita zaman ini. Walaupun ketika ini mereka sedang melukakan hati kita. Kalau kita hukum mereka, kalau kita sumpah mereka, ke mana mereka nak pergi? Mereka tak akan dapat jumpa pintu rahmat Allah. Mereka akan hanya jumpa dengan kebuntuan di akhir hidup. Apabila kita pergi dalam keadaan kita tak redha pada anak-anak kita, habis mereka tuan-tuan. Redallah fi ridal walidain. Nabi kata redha Allah itu pada redha dua ibu dan ayah. Jadi kepada ibu bapa, redhalah anak-anak kita, ampunkan dosa-dosa mereka, maafkan mereka. Teruslah memberi nasihat-nasihat agama kepada anak-anak cucu kita. Kepada anak-anak, selalu minta ampun kepada ibu bapa. Wajib kita doa tiap kali sembahyang. Kalau kita anak soleh, kita tak akan tinggal doa kepada ibu dan ayah kita. Jangan jadi anak derhaka, kerana kata ulama, siapa tinggal doa kepada ibu bapa pada hari itu, maka pada hari itu dia sudah pun derhaka kepada dua ibu dan bapaknya. Begitulah kepada suami, redalah pada isteri kita. Kepada isteri, carilah reda para suami. Kerana demikianlah dalam hidup kita, dalam masyarakat, lain daripada lain daripada ibu bapa ini adalah suami isteri. Lain daripada ibu bapa dan suami isteri adalah anak dan cucu. Itulah keluarga. Bapa, ibu, anak-anak. Tok Wan, cucu. Jadilah kita keluarga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadilah satu komuniti masyarakat. Cuba tuan-tuan bayang, semua orang hidup berkasih sayang. Semua orang hidup bertolak ansur. Yang muda sayang yang tua, yang muda hormat yang tua sayang yang muda, yang tua kasih yang muda, yang kaya akan bantu yang miskin redha dan sabar, tabah tanpa putus asa, terus bekerja dan berusaha, hidup saling bantu-membantu, bahu-membahu, bulat air kerana pembetung, bulat masyarakat kerana muafakat.
Jom kita depani tahun 2021 dengan pergantungan kepada Allah dan Rasulnya. Jom kita pastikan bahawa kita akan sentiasa dalam keadaan kesatuan dan muafakat yang akan pasti mengundang berkat. Di mana kita, tuan-tuan, yang pasti di dalam rumah Allah inilah tempat turun dan mencurah-curahnya rahmat, kasih sayang dan keberkatan. Mari kita ajak mereka yang belum lagi menjadi ahli kita, belum jadi ahli masjid, ahli surau, jom kita kempen cari networking, kita jadi upline, cari downline kita, untuk mereka itu dapat bersama-sama menikmati keindahan hidup berjamaah. Saya ingat setakat itu ceramah ambang tahun baru 2021. Mudah-mudahan tahun baru yang akan sampai ini akan menyaksikan semakin bertambah umur kita, semakin baik amalan kita. Nabi kata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk kamu adalah orang yang telah panjang umurnya dan buruk pula amalannya. Yang baik dari Allah, salah silap itu kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.